ketua kelas. Okey. Dan video-video ini cikgu akan upload di YouTube channel cikgu. So nanti kamu boleh lihat video-video ini, video-video kelas semua, dan cikgu rasa ada dekat-dekat 2 atau lebih 300 dah ni video dia. So kamu boleh tengok sendiri dan juga please like dan juga subscribe ya. Okey. Baik. Right. So kita nak lihat dulu. Okey, inilah dia okey yang cikgu ambil daripada internet, iaitu berkaitan dengan kertas 1 dan kertas 2. Okey, untuk kamu semua batch KSSM yang baru, kamu kertas sejarah tidak ada lagi kertas 3. Okey, KBSM dulu ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Tetapi untuk batch kamu tidak ada lagi kertas 3. Semua kertas 1 dengan kertas 2 saja. Untunglah, kan? Untunglah. Okey, namun begitu, benda-benda ni ada pro and cons dia. Ada pro and cons. Baik. Kertas 1, bila cikgu tengok kat sini, okey, dia ujian bertulis, jenis item dia adalah soalan objektif, aneka pilihan. Kenapa pula Nesh? Okey, bilangan soalan 40 soalan. Okey, dan jumlah markah adalah 40 markah. Baik. Daripada dua ni, okey, 40 soalan, 40 markah. Okey, kalau ikut format lama sebenar-benarnya soalan SPM, okey, soalan SPM, soalan objektif ni 40 soalan tu, dia dah susun mengikut bab. Soalan 1 mesti bab 1, soalan 2 kadang-kadang bab 1 lagi, soalan 3 bab 1, soalan yang ke-4 bab yang kedua, kemudian mungkin bab soalan 5 bab yang kedua, soalan yang ke-6 bab 3, kemudian soalan ke-7 bab 4. So dia akan susun ikut bab. Form 4 dulu, kemudian form 5 kemudian. Jadi kalau dilihat kepada 40 soalan, yes, betul actually. Seriously betul. Korang tak perasan Korang tak perasan. Sebenarnya itulah susunan soalan. Jadi, kan, memudahkan tau. Sebab tu cikgu bagi tahu. Ya, nama dia memang Ashley lah. Apalah kau Ash. Okey, baik. Jadi, kalau kamu tak pernah perasan okey, cikgu bagi tahu 40 soalan SPM yang topik baru ni, yang format baru ni, 40 soalan, dia akan bahagikan 20 soalan form 4 dan another 20 soalan form 5. Confirm? Itu confirm. Itu confirm. 20 soalan form 4 dan 20 soalan form 5. Dan kemudian kalau kamu lihat nanti, okey, 20 soalan yang form 4 tu, okey, 10 soalan dan 20 soalan tu kan. Okey, dia akan susun bab 1, kemudian bab 2, bab 2. So kita boleh bagikan bab 1, 1, 2, 2, 3, 3, bab 4, bab 4, bab 5, bab 5, kemudian bab 6, bab 6, bab 7, bab 7, bab 8, bab 8, bab 9, bab 9, dan bab 10, bab 10. Yes, mesti soalan form 4 dulu. Dia mesti start dengan soalan form 4 dulu. Dan soalan pertama mesti bab 1, iaitu warisan negara bangsa. Confirm. Confirm. Itu soalan form 4. Kemudian bila masuk soalan 21 nanti, dia akan start dengan bab 1 form 5, iaitu kedaulatan. Confirm. Itu confirm. Yeah. Almost lah, purata lah, average Actually average 2 soalan setiap bab. Average. Yes. Okay. So, ya betul. Nanti kita tengoklah nanti. Jadi, okay. So jangan risau. Kenapa disusun macam tu cikgu? Supaya memudahkan kamu. Bila kamu tengok soalan, kamu jawab soalan 1 hingga 20 kan. Bila soalan 21, kamu tengok tentang satu soalan tu kan, 21 tu, soalan 21, kamu akan kata, ini daripada bab mana Kamu tengok nombor soalan, 21. 21 ni mesti dah masuk form 5. Tak masuk form 4. Nampak tak? This is how kamu akan relatekan. Oh, ini mesti bab 1. Bab 1 kamu akan terbayang apakah bab yang ada dalam bab 1. Dan itu memudahkan kamu. Nampak tak? Ya, percayalah. Dan ini pengalaman cikgu. Nampak? So ini memudahkan, serius memudahkan. Sebab itu, pelajar-pelajar KBSM tu, kenang form 4 soalan. Kalau mencabar sikit form 5. Tak. Sebenarnya dah susun. Sebenarnya soalan-soalan itu dah susun. Okay.
Dah susun begitu cantik macam tu sebenarnya. Okey. So soalan itu baik. Tempoh untuk dua-dua pun susah. Okey. Tempoh ujian 1 jam, 40 soalan 1 jam. Kemudian dia ada rendah, sederhana dan tinggi. Maksudnya apa? Soalan sebenarnya daripada 10 soalan, biasanya 5 soalan tu mudah, 3 soalan tu sederhana dan 2 soalan yang agak susah. Itu senang cerita lah 5, 3, 2 tu. Rendah, sederhana, tinggi tu. 5 soalan yang mudah, 3 soalan yang sederhana dan 2 soalan yang agak susah. So itu susunan dia. Okey. So tak apa. Okey, cikgu akan bantu kamu. Okey, cikgu akan bantu kamu. So banyak benda yang kamu dah tahu tentang format sejarah. Kalau mungkin ada pelajar tanya, cikgu, kenapa kita nak kena tahu semua ni cikgu? Ingat tak pepatah kata ahli falsafah Cina Sun Tzu. Sun Tzu kata apa tahu? Iaitu kalau kamu nak kalahkan musuh kamu, kenali musuh kamu. Maknanya kalau kamu nak kalahkan SPM ni, bukan Sun Tzu, Sun Tzu. Okey, Sun Tzu. Kalau kamu nak kalahkan SPM, kamu kena kenali SPM tu. Nak kalahkan kertas sejarah, kamu kena kenal kertas sejarah tu macam mana. Yes, dalam buku The Art of War, yes. Cakap time for but betul. So kenali musuh kamu. Inilah dia. Okey, kenali musuh kita. Anggaplah kamu ni SPM, kamu nak berperang ni tau. Kamu nak berperang. Nak berperang. So kalau nak berperang, kamu kena bersedia. Kenali musuh kamu tu. Supaya kamu tahu kelemahan dia. Kat mana kamu nak tewaskan dia. Itu cara dia. Yes, betul. Koranglah tenteranya. Dan cikgulah generalnya. Yes. Cikgulah generalnya. Korang pergi. Kemudian kalau katakan korang menang kan? Kredit tu pada siapa? Oh, bukan pada cikgu. Tapi pada korang. Sebab apa? Oh, saya punya askar memang hebat. Saya punya tentera ni semua memang hebat. Itu. Yes. Boleh faham ya? Okay. Baik. Satu lagi. Nak pesan pada kamu sebenarnya 40 markah 1 jam kan? Yes, betul Irina Damiah. Bagus semangat tu. 40 markah 1 jam. Sebenarnya dianggap bahawa kamu akan menjawab setiap satu soalan tu 1 minit. 1 minit. Jadi bermakna diberi 1 jam supaya apa tahu? Supaya dalam 40 markah tu nanti 40 minit kamu akan gunakan. So another 20 minit tu untuk apa cikgu? Another 20 minit tu sebenarnya untuk apa? Untuk kamu semak balik. Supaya dapat pastikan, supaya dapat pastikan semua soalan dah dijawab. Sebab purata satu soalan 1 minit. Tetapi ada sesetengah soalan memerlukan kamu fikir lebih lagi. Iaitu soalan-soalan yang kamu kena fikir lebih, mengambil masa 1 minit, 30 saat ataupun 2 minit. Di situ dia berikan ruang. Itu sebenarnya strateginya. Tetapi ramai pelajar yang silap. Dia kata, selalu tak bila dalam peperiksaan cikgu kamu cakap apa? Masa tinggal 10 minit lagi, sila semak kertas kamu. Dia kata sila semak kertas kamu. Kamu pergi semak jawapan kamu. Bila kamu semak jawapan kamu, kemudian kamu mulalah, tadi aku jawab B, tapi bila aku baca balik, C pun iyalah. Kan? Kemudian kamu pun padam. C kot. C. Baca lagi. Soalan ni aku dah buat A, tapi aku rasa B pun samalah. Macam mana Padamlah. Buat B. Itu kesilapan kamu. So, perasan tak? Bila kamu pergi ke sekolah, kamu dah submit, kemudian bila bincang dalam kelas, jawapan tadi nombor 1 ialah C. Cikgu, saya dah buat C cikgu. Saya padam balik buat B. Itu satu. Kemudian soalan seterusnya adalah jawapan dia adalah A. Cikgu, saya dah buat A cikgu. Saya padam buat B. Bila yang kamu buat tu? Apabila dah habis menjawab semua soalan tu kan. Kemudian kamu pergi semak balik sebab cikgu suruh semak semak kertas. Kamu pergi semak jawapan. Kenapa? Yes. Dan akhirnya
okey, bila kesilapan tu, okey, kamu betulkan, let's say kamu betulkan 5, dalam 100 minit kamu betulkan 5 kan. Suddenly bila bincang, 5-5 tu sebenarnya jawapan asal tu betul. Tapi kamu padam balik pergi buat yang salah. Kamu rasa murung tak? Ya, betul. Ya, murung. Jadi hati-hati. Murung gila kot. Kan? Jadi hati-hati. Sebab itu, okey, cikgu dah ajarkan iaitu teknik first impression. First impression dan juga teknik tembak. Tak apa, nanti kita akan bincangkan lagi tentang perkara itu. Okey. Baik. Kertas 1. Okey. AK-47. Okey. Kertas 2. Kertas 2. Okey. Yang ini selalunya pelajar takut ni. Kertas 2 pelajar takut. Padahal kalau kita lihat kertas 1 40 markah 40 markah. Maknanya satu soalan satu markah. Kemudian kalau kamu lihat soalan kertas 2 iaitu ujian bertulis, okey, dia memiliki 100 markah di mana dia ada dua bahagian. Bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A ni kalau kita lihat ada 4 soalan respon terhad. Maknanya 4 soalan yang mana soalan tu kita kata sebagai soalan struktur. Soalan struktur ya. So soalan nombor 1 ada A, B, C. Dan soalan nombor 2 A, B, C. Soalan nombor 3 A, B, C dan 4 A, B, C. 4 je dia bagi, 4-4 kena jawab semua. Dan satu soalan tu, satu A, B, C, A campur B campur C, total 10 markah. Total 10 markah. Dia ada anak-anak dia lah. Yes, dia ada anak-anak dia. Dan anak-anak dia tu kadang-kadang 2 markah, kemudian ada yang 4 markah, ada yang 4 markah. So dia terpulang kepada susunan tu. So tapi total satu soalan tu mesti 10 markah. So ada 4 soalan kat situ, so 10, 10, 10, 10, 40 markah. Itu bahagian struktur. Kemudian bahagian esei, bahagian B, itu diberi 5 pilihan soalan. Kamu kena jawab 3 je. Kena jawab 3 sahaja. Dan 3 itu adalah membawa kepada 60 markah. Means that satu soalan ini 20, 20, 20. Dan 20 ni, dan 20 ni sebenarnya anak-anak dia. Dia ada anak. Contohnya soalan nombor 5 nombor 5, kemudian ada A, B, C. Yang A tu biasanya markah dia standard 4. Kemudian paling banyak pun 8. Yang AC ni banyak. Okey, biasanya 4 dan paling tinggi pun 8. Kadang-kadang dia buat apa tahu? 3 A, B, C. A, B, C, kadang-kadang A, B, C, D. A, B, C kadang-kadang dia buat apa? Okey, 4, 8, 8. So 20. Ataupun kadang-kadang dia buat 6, kemudian 6, 8 pun 20. Ataupun dia buat 4 soalan. Okey, 2, 4, kemudian 6, kemudian 8. Macam tu, 20. So terpulang kepada dia bagaimana dia nak buat. Jadi so jawab 3 soalan sahaja. Diberi masa 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit tu. Yang inilah sebenarnya antara sebab kenapa cikgu berikan buku latihan tu. Supaya kamu dah biasa buat latihan. Dan kalau katakan cikgu malaslah sebenarnya nak buat cikgu. Tak apa. Kalau korang malas, kita buat sama-sama. Kita buat dalam kelas. Okey, kita buat sama-sama, kita buat dalam kelas. Cikgu tahu korang tak rajin. Korang bukan malas tapi korang tak rajin. Setuju? Korang tak malas kan? Tapi korang tak rajin. Setuju? Okey. Ada beza? Ada. Kan? Korang tak malas tapi korang tak rajin. Itu je. Jadi cikgu faham. Sebab itu cikgu akan bantu. Okey? Baik. So di sini dengan 2 kertas ini saja, kertas 1 dan kertas 2 itu membolehkan kamu untuk mendapat markah yang penuh dan juga hopefully sebenarnya kamu kena skor kat mana tahu? Sebenarnya perlu skor di kertas 2 sebab ada peruntukan markah yang lebih banyak. Jadi itu kita kena buat latihan sama-sama. Tak apa. Sekarang ni baru bulan 6. Okey, kita ada bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So kita ada 8 bulan lagi. Ada 8 bulan lagi. So kalau 8 bulan tu sempat tak agak-agaknya?
8 bulan lagi ya. 8 bulan lagi. Tak apa, tak apa. Okey, tak apa. Kita together. Kamu ingat satu je. Okey, korang semua bukan bersendirian. Okey, kamu sebenarnya bersama-sama dengan cikgu. Kita bersiap sama-sama untuk SPM 2021. Okey, kita bersiap sama-sama kita bersedia bersama-sama. Bukan cikgu je yang orang kata apa bagi korang bersedia, cikgu tak bersedia. Tak. Kita sama-sama bersedia. Sebab cikgu ada plan sebenarnya. Cikgu ada plan nak jawab soalan lah, nak daftar diri untuk jawab soalan sejarah. Okey, agak-agak okey tak? Okey, nak daftar diri untuk jawab soalan sejarah. Soalan sejarah di SPM nanti. Nak daftar diri ya. Okey. Alright. InsyaAllah, insyaAllah. Cikgu akan cuba nanti. Cikgu akan cuba nanti. Mesti dapat A+. Tak, nak rasakan dia punya apa bahang apa SPM tu sebenarnya. Nak rasakan bahang SPM. Nak rasakan bahang SPM. Okey, baik. Kita akan meneruskan pembelajaran kita hari ini. Minta maaf mungkin ya betul, cikgu jadi calon persendirian lah. Calon persendirian untuk mendaftar dan juga menjawab soalan. Okey. So, kita dah kenali musuh kita iaitu kertas sejarah SPM kertas 1 dengan kertas 2. Kena ambil kat sekolah, kat sekolah lah. Mana dekat rumah. Okey. Baik. So, kita akan lihat kembali apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Baik. Sebenarnya, okey, kalau kita lihat di sini, topik-topik yang kamu belajar pada tingkatan 5, kamu sebenarnya beruntung tau. Sebab tingkatan 5 ni, bab dia daripada bab 1 sampai bab 4, dia sebenarnya dia dry, dia just fact, dia tak ada cerita. Okey, iaitu kita tahu yang pertama tentang kedaulatan negara. Kemudian yang kedua iaitu perlembagaan. Okey. Kemudian yang ketiga iaitu sistem raja demokrasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, itu sistem tu. Okey, bab 3 kamu belajar sistem. Bab yang kedua iaitu kamu belajar tentang perlembagaan. Bab yang keempat iaitu kerajaan, sistem persekutuan. Okey, persekutuan iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Itu fact je. Bab yang kelima baru kamu belajar tentang pembentukan Malaysia, baru ada cerita. So, agak rugi kalau kamu tak boleh skor sejarah sebab topik-topik dia dah senang. Topik-topik apa dah senang sebenarnya. Terus terang cikgu cakap dah senang sebenarnya. Okey. Baik. So, cikgu rasa kita dah habis bab 5 hari tu ya, iaitu pembentukan Malaysia. Kita ada belajar itu tentang pembentukan Malaysia dan daripada mana idea pembentukan Malaysia ini. Kemudian kita lihat apakah faktor-faktor pembentukan Malaysia, iaitu kerana keselamatan, keseimbangan komposisi penduduk, mempercepat kemerdekaan dan pembangunan wilayah. Okey, serta kita dah lihat tentang reaksi-reaksi negara-negara atau negeri-negeri yang terlibat dan reaksi negara-negara jiran tentang kita nak bentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman nak bentuk Malaysia daripada tahun 1957 hingga 1963. Dan kita tahu bahawa ramai yang menyokong namun ada juga yang menentang. Dan kemudian kalau negara jiran secara umumnya, hanya 2 negara saja yang tak suka pembentukan Malaysia ini, iaitu Indonesia dan juga Filipina. 2 negara ni saja. Dan kita tahu langkah-langkah pembentukan Malaysia daripada siri lawatan, kemudian juga penubuhan jawatan kuasa setia kawan Malaysia dan juga referendum Singapura dan juga rundingan London. Ini usaha-usaha untuk membentuk Malaysia tadi. Dan daripada situ ada Suruhanjaya Kobel, kemudian juga hasil daripada Suruhanjaya itu ada pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan untuk explain lagi dan untuk finalisekan lagi macam mana nak buat perlembagaan bagi Malaysia yang baru. Dan kemudian kita telah lihat juga tentang perjanjian Julai 1963 dan pengisytiharan Malaysia. Diisytiharkanlah. Dan selepas itu barulah kita lihat tentang konfrontasi, iaitu bagaimana Indonesia menentang dengan memutuskan hubungan dengan Malaysia dan juga telah melakukan sabotaj ke atas negara kita. Dan akhirnya kita telah berjaya menamatkan konfrontasi apabila berlakunya rampasan kuasa di Indonesia di mana Soekarno telah diturunkan dan Soeharto telah naik
okey, menjadi presiden yang baru di Indonesia. Dan Presiden Soeharto ini okey telah pun membaiki hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia. So kita telah tamat bab 5 hari tu. So, adakah kamu nak bincang latihan ataupun nak terus kepada bab yang ke-6? Nak tanya dulu. Okey. Okey, tak kisah. Latihan Okey. Latihan semua dah risau. Alamak, latihan. Risau. Ke macam ni. Okey, cikgu akan postkan buku-buku ni esok. Okey, tak apalah. Hari ni kita akan masuk bab 6 dulu, boleh? Bab 6 dulu, iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Kita masuk cabaran, dan mungkin ramai di antara kamu yang belum dapat nota lagi. Okey, sebab ramai pelajar baru. Don't worry, nanti cikgu akan sharekan lepas kelas. Cikgu akan sharekan sekali lagi nota-nota ini. Boleh cikgu akan sharekan nota sekali lagi. Masuk dulu. Tak apa. Masuk dulu. Okey, ramai sebenarnya. Dah ada 53 orang dah ni. Ramai rupanya pelajar kita. InsyaAllah tiap-tiap hari ada je pelajar form 5 yang nak masuk. Kemudian nanti mencecar ramai-ramai. Kalau dah ramai-ramai sangat, terus terang cikgu cakap kalau kita punya kelas ni sampai 70-80 orang, tak mustahil cikgu akan pecahkan kepada 2 grup. Okey, cikgu akan pecahkan kepada 2 grup. Supaya mengecilkan pelajar dan juga supaya bukan mengecilkan pelajar, mengecilkan bilangan. Korang dah besar macam nak kecil. Okey, tak nak kecil kan. Jadi cikgu akan pecahkan grup kalau dah terlalu ramai. Alright. So, pada hari ini kita akan sambung dengan pembelajaran kita iaitu bab 6 peringkat awal, iaitu berkaitan dengan bab 6 cabaran selepas pembentukan Malaysia, dan inilah antara nota yang cikgu akan berikan kepada kamu, okey, iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, baik. So kalau yang dah ada boleh tengok ataupun boleh lihat pada nota. Yang tak ada lagi boleh dengar sama-sama. Sebab dalam kelas ini kamu bukan nak membaca saja, tapi kamu nak mendengar. Dengar dengan betul-betul fokus. Dengar baik-baik. Jadi macam Dini Hazirah ni, ketua kelas kita. Baik je, selalu dengar cakap. Kan? Kan? Boleh bab menantu. Okey, baik, seterusnya. Ya ampun. Okey, baik. Baik, kita lihat cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, kita tahu bahawa pembentukan Malaysia telah berlaku pada 16 September 1963. Okey. Jadi, selepas itu kita ingatkan tak ada masalah dekat Malaysia. Ada. Kena ingat Kena ingat kalau dalam sejarah ini bukan macam cerita Hindustan. Cerita Hindustan kan, bercinta, bergaduh dengan orang jahat, bercinta, bergaduh dengan orang jahat, kemudian dapat kahwin. Okey, habis, the end. Okey, happily ever after, kan? Tak ada. Okey, tak ada. Itu cerita Hindustan. Ini memang betul-betul sejarah. Okey, so selepas pembentukan Malaysia, apakah yang berlaku? Kita lihat cabaran dalaman Malaysia. Pertama sekali, apakah cabaran dia? Iaitu cabaran pembangunan dan sosioekonomi. Di mana? Di Sarawak dan Sabah. Ini memang sangat-sangat mencabar. Sebab apa? Kita tahu bahawa Sarawak dengan Sabah ini memang banyak hutan. Hutan sesaja. Kan? Kadang-kadang kayu balak banyak. Kadang-kadang nak jumpa orang, kena selak kayu balak baru jumpa orang. Selak kayu balak baru jumpa orang. Punyalah tebal hutan dia kan. Jadi kalau kita lihat di sini, cabarannya adalah iaitu untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi. So kalau kita lihat di sini, iaitu Sarawak dengan Sabah ini ada mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak. Namun memang banyak. Namun rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Pertanian cukuplah untuk diri sendiri, cukuplah untuk keluarga, tak payahlah nak komersialkan, tak payah buat besar-besar. Jadi ini satu cabaran. Jadi kerajaan apa yang perlu buat? Iaitu dia nak pelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan juga kokok. Serta membuka peluang kepada penduduk untuk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Itu kelebihan Sabah Sarawak.
Sabah Sarawak memang banyak petroleum. Jadi di sini kerajaan berhasrat untuk apa? Banyakkan pekerjaan, banyakkan kegiatan ekonomi supaya para penduduk boleh menggunakan sehabis baik sumber petroleum yang ada di Sabah dan Sarawak. Okey, itu mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua iaitu nak memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Ini memang satu masalah sebab saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah. Sarawak kita tahu adalah sebuah negeri yang paling besar di Malaysia. Anyone here daripada Sarawak? Anyone here daripada Sarawak ada? Sarawakian ada Sarawakian? Dini Hazira dia Sarawakian ya. Dini Hazira. Ya ke Sarawak? Dini, hari tu jumpa tengok muka macam Jawa. Bukan Okey, baik. Baik, kita lihat. Okey. Kawan saya, okey. Salah orang tu, okey. Baik. So, saiz negeri yang besar ini bagi Sarawak dan Sabah itu menjadi cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Sebab orang-orang Sarawak dia bergantung pada sistem pengangkutan air, iaitu sungai dan laut bagi tujuan perhubungan. So, kerajaan telah menyiapkan, plan untuk buat sistem perhubungan ini dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Maknanya nak majukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Dan sebab nak kurangkan pergantungan kepada sistem pengangkutan air. Kan kalau diorang kan kat Sarawak, diorang banyak rumah panjang tau. Rumah panjang tu di tepi-tepi sungai. So kalau nak pergi ke rumah diorang kena ikut sungai. Dan sampai di rumah panjang mereka. Jadi itu satu masalah. Kan. Jadi kena buat sistem perhubungan dan pengangkutan yang baru untuk mereka. Itu satu cabaran tu. Okey. Kalau mungkin ada ramai yang bertanya, cikgu, cabaran ni sebenarnya apa? Baik. Cabaran ni sebenarnya definisi lain bagi cabaran ialah halangan-halangan ataupun rintangan-rintangan. Ya, challenge. Kemudian juga kita kata masalah pun boleh lah. Kita kata masalah-masalah pun boleh juga. Tetapi lebih kepada halangan lah dan cabaran tu. Okey. Jadi itulah cabaran dalaman Malaysia ya, yang pertama ni. Nak membangunkan sosioekonomi, nak pelbagaikan kegiatan ekonomi, nak majukan sistem pengangkutan dan nak memajukan sistem pendidikan. Di mana nak majukan sistem pendidikan ini, kalau kita lihat, kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah vernacular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. So penduduk kawasan pedalaman tidak dapat peluang untuk bersekolah. Satu soalan. Okey. Kalau siapa boleh jawab, cikgu berikan hadiah. Baik, apakah maksud vernacular? Vernacular. Apa maksud vernacular? Berasaskan. So, jenis kebangsaan. Sekolah berasaskan kaum. Asas Inggeris. Okey. Okey, Amar. Yes, Amar betul. Ashley betul. Okey, Syahira betul. Yes. Okey. Sebenarnya vernacular ini adalah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Maknanya kalau sekolah vernacular Inggeris bermakna sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, maknanya bahasa dalam kelas, bahasa dalam sekolah. Dan kalau sekolah vernacular Cina, maknanya sekolah yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar dalam sekolah. Tahu dia ni tahu. Kamu memang nak jawab yang tu. Kamu tahu. Ramai lagi sebenarnya nak cakap macam tu. Ramai yang lain cakap nak jawab macam tu. Okey, faham dah. Okey, baik. So, kerajaan, tugas kerajaan, masalahnya kalau sekolah-sekolah ni pula hanya tertakluk kepada orang-orang orang-orang yang mengamalkan ataupun kita kata orang-orang Cina dan juga orang-orang Inggeris yang ada di situ. So penduduk-penduduk pedalaman, kita tahu di Sarawak Sabah ada penduduk pedalaman seperti Kadazan, Iban, Murut,
okey, bidayuh dan sebagainya, mereka tak dapat peluang sekolah. Jadi kerajaan kena ambil satu cabaran ini untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara nak bina sekolah dan kena latih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk. Khususnya kaum Bumi Putera. Iaitu kaum Bumi Putera ni ialah suku kaum tu lah. Sebab itu cikgu ada kawan seorang guru, dia mengajar di Sarawak. Dia kata kalau nak pergi tu tempat dia mengajar tu kena naik bot. Kena naik bot redah sungai sampai ke sekolah dia. Nampak tak? Jadi itu antara kita kata sebagai cabaran-cabaran yang dilalui dalam bidang pendidikan ya. Nak majukan sistem pendidikan. Korang senang. Korang senang iaitu apa? Okey, korang tak perlu pergi sekolah. Ilmu tu sampai depan mata kamu dalam rumah pula tu. Kalau ada yang malas juga tu, memang kena lempang lah. Kan? Memang patut lempang dia. Patut lempang. Kan? Ilmu dah depan muka pun tak nak lagi kan. Ilmu depan muka pun tak nak. Lempang online. Yes, lempang online. Macam ni lempang online. Okey, lempang skrin. Okey. Baik. Baik, itu yang pertama, cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah, iaitu ada 3, iaitu kegiatan ekonomi, perhubungan dan pengangkutan serta pendidikan. So ada 3. Macam mana nak ingat cikgu? Okey, so kamu ambil kata kunci dia. Okey, iaitu apa kata kunci? Kegiatan ekonomi, okey, mempelbagaikan, okey. Cabaran pembangunan dan sosioekonomi Sarawak, iaitu ekonomi, kemudian juga perhubungan dan pengangkutan, dan satu lagi pendidikan. Itu kita kata the keywords untuk kita ingat tentang cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. So itu yang pertama. Yang kedua, cabaran politik di Sarawak. Iaitu di mana kalau kita lihat, okey, berlakunya krisis perlembagaan di Sarawak. Iaitu 21 orang ahli kaunsil negeri, 21 orang ahli majlis negeri, kaunsil negeri ni majlis negeri, tak puas hati dengan kepimpinan Stephen Kalung Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Jadi beliau telah dipecat oleh Gubernur, Gubernur Sarawak. So Stephen Kalung Ningkan telah mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan menang kes ini ya. 21 orang tak puas hati kepimpinan dia. Jadi 21 orang itu telah bagi tahu pada Gubernur. Gubernur pecat dia. So dia tak puas hati. Dia bawa ke mahkamah. Bila bawa ke mahkamah, dia menang. Tetapi walaupun dia menang, tetapi dia mendapat undi tidak percaya daripada kaunsil negeri. Apa yang dia dah buat sampai ada yang tak nak dia jadi pemimpin? Mungkin ada masalah dari segi kepimpinan. Kepimpinan ni biasanya mungkin banyak. Mungkin pilih kasih, mungkin juga salah tadbir ataupun kita kata penyalahgunaan kuasa. Jadi orang-orang lain nampak dia buat sesuka hati dia. Jadi orang-orang lain nampak orang lain tak puas hati. Jadi orang lain telah report, so dia telah dipecat. Tapi dia rasa itu salah. Dia menang kes sebab apa? Sebab dia dipecat dengan cara yang salah. Mungkin dia dipecat dengan cara yang salah. Sebab itu Mahkamah Tinggi kata, oh kamu telah dipecat dengan cara yang salah, sebab tu kamu menang. Jadi namun beliau dapat jadi Ketua Menteri balik, tapi dia mendapat undi tidak percaya daripada kaunsil negeri. Lalu darurat diisytiharkan di Sarawak dan Stephen Kalung Ningkan akhirnya digantikan dengan Tawisli. Dan kalau kamu perhatikan, inilah yang berlaku kepada negara kita sekarang. Kalau kamu perasan lah, kalau kamu ikuti perkembangan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau kamu lihat, dia tidak mendapat kepercayaan daripada banyak pihak. Namun oleh kerana Agung telah mengisytiharkan darurat pentadbiran, darurat perlembagaan, maka apa yang berlaku adalah, kenapa darurat? Kerana kes COVID-19 ini semakin bertambah. Jadi, Agung tidak mahu para pemimpin ini sibuk berebut-rebut kuasa.
tetapi hal-hal rakyat ini tidak diselesaikan. Jadi, okey, Agong kata, okey, darurat perlembagaan di mana semua pemimpin-pemimpin, okey, kita kata tidak lagi nak bergaduh pasal kuasa masing-masing, tapi okey, berhenti untuk mentadbir dan terus jalankan kerja masing-masing. Jangan cerita pasal pentadbiran, tapi buat kerja masing-masing untuk mengatasi COVID-19. Okey, tapi itu di sekarang lah. Kalau yang ini darurat ni, okey, darurat ini sebenarnya apa tahu? Iaitu darurat pentadbiran juga. Di mana okey, pentadbiran itu digantung. Pentadbiran negeri itu digantung. Sebab dah terlalu banyak undi tak percaya. Undi tak percaya. Jadi akhirnya Stephen Kaluningkat tu digantikan dengan Tawisli. Macam tu juga kalau kamu perasan sehari dua ni, dalam tempoh 2-3 hari ni, okey, ramai para pemimpin yang sedang bertemu dan menghadap Agong. Kemungkinan besar dalam tempoh minggu depan akan ada pengumuman tentang pentadbiran. Di mana mungkin kita akan politik kita, pemimpin kita akan mungkin ada perubahan. Kemungkinannya ada perubahan. Nampak tak? Jadi Agong tegur diorang, mungkin Agong panggil diorang untuk mendapatkan perkembangan terkini dan mungkin nak bertanya tentang siapa yang mereka pihak, okey, maknanya di mana mereka menyokong, kepada siapa mereka menyokong, macam itulah kan. Dengan Agong cikgu tak adalah kena marah, tapi dipanggil bertemu untuk menjelaskan tentang apa yang berlaku dan juga untuk mencari penyelesaian bagi masalah pentadbiran negara kita. Jadi kan secara umumnya tak susah pun. Kalau agak-agak tak boleh kan, boleh datang jumpa cikgu lah. Cikgu tengah tunggu je ni. Kalau Agong panggil cikgu, okey, cikgu akan senaraikan okey pelajar-pelajar cikgu untuk menjadi bakal pemimpin. Kan? Pelajar-pelajar kelas cikgu ni bakal pemimpin. Kan? Jadi untuk memberi kuasa kepada orang-orang muda untuk mentadbir negara. Boleh macam tu. Menteri Pendidikan. Masing-masing dah book nampak? Wah, dah book menteri masing-masing Wah, korang. Okey. Suka hati korang. Okey. Kena chop dulu. Menteri Gaming. Ada Diva, Menteri Gaming. Okey. Baik, kita lihat di sini. Okey, satu, cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Cikgu Menteri Gaming. Yelah. Kemudian yang kedua, cabaran politik di Sarawak. Okey. Dan yang ketiga iaitu kalau kita lihat, okey, berkait rapat dengan cabaran perpaduan kaum. Ini memang perpaduan kaum ni memang satu isu besar sebenarnya. Iaitu kalau kita lihat penduduk negara kita ni masalahnya mempunyai pelbagai kaum. Antaranya Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Murut, Bajau, banyak. Kemudian nak disatu padukan tu jarak jauh. Contohnya jarak antara Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah ni. Okey, ingat dekat, jauh kan. Kalau cikgu sebenarnya kalau boleh nak juga pergi Sarawak dengan Sabah, tapi tak ada bas. Kalau ada bas okey cikgu pergi. Tak ada bas. Itu masalahnya. Kan? Kan. Jadi sebab orang pergi Sarawak kan. Orang pergi Sarawak sekarang ni naik belon. Tak percaya tanya Dini. Orang pergi ke Sabah naik belon. Dia ke Arif Zikri? Airbus Airbus. Naik belon. Okey, ingat kalau kamu semua sekarang ni nak pergi Sarawak, kamu kena pergi naik belon. Naik belon. Percaya tak? Airbus tu jenis kapal terbang pandai. Okey. Okey, percaya tak? Kamu pergi Sarawak naik belon. Tak percaya? Okey, sebab apa dia panggil apa belon? Kenapa belon? Sebab orang-orang Sarawak panggil kapal terbang tu belon. Orang Sarawak panggil kapal terbang tu belon. Okey. Yes. Ya, okey. Dia tak panggil kapal terbang, dia panggil belon.
Kalau macam cikgu kan, kalau macam cikgu Jawa kan, Jawa, kita panggil kapal terbang tu ni aeroplane. Jawa panggil kapal terbang tu aeroplane. Yes. Okay, baik. English terus. Baik. Buku strategi. Kalau burung bulu terbang, shut up Syamil. Okay. Ya, Jawa macam tu. Anik Jawa kan? Okay, baik. Kita lihat. Ya Allah. Okay. Buku Strategi for Action. Okey, kita lihat di sini dalam buku Strategi for Action, Tun Abdul Razak Hussein meminta semua rakyat Malaysia agar lebih berdedikasi dalam usaha membangunkan negara menjadi tanah air yang gembira dan makmur bagi diri sendiri dan anak-anak, iaitu pada masa depan. Macam kamulah. Okey, kenapa kamu perlu belajar, ambil SPM, okey, kemudian bekerja apa semua? Sebenarnya kamu nak membangunkan diri dan anak-anak. Bila diri kamu terbangun, anak-anak terbangun dengan baik, maka negara juga akan membangun dengan baik. Okey. Ya, bulu memang terbang pun kalau baling. Okey, baik. Baik. Kita teruskan dengan 6.2 iaitu pemisahan Singapura. Ini subtopik yang kita nak belajar hari ini sikit je lagi. Iaitu pemisahan Singapura ni, kalau kamu lihat, itulah yang cikgu tunjukkan dalam video awal tadi. Bagaimana Singapura terpisah daripada Malaysia. Dan pemisahan. Bukan, ini pemisahan Singapura, bukan perpisahan. Yang korang selalu kena tu perpisahan. Ini pemisahan. Terasa ke? Ada yang terasa ke? Kan? Kalau ada yang terasa, bak kata orang tua-tua kan, bak kata orang sekarang lah, iaitu siapa makan pedas dia lah rasa cili. Kan? Terbalik ke? Tak. Orang dulu siapa makan cili dia rasa pedas. Orang sekarang tak makan cili. Orang sekarang makan aje. Tahu-tahu, pedasnya. Lah, rupanya ada cili. Maknanya apa? Siapa yang makan pedas, dia lah rasa cili. Oh, ini dah makan cili. Okey gitu. Okey, baik. Oh, makan cili macam tu ya. Okey, makan api. Okey, baik. Macam-macam korang ni. Okey, baik. Kita lihat sedap Pemisahan Singapura. Okey, pemisahan Singapura. Bukan break up pemisahan Singapura. Okey. Faktor-faktor pemisahan. Apakah sebab-sebab dipisahkan itu? Apakah sebab-sebab perpisahan kamu itu? Bukan. Okay. Tak nak tahu. Okey. Okey. Faktor pemisahan iaitu yang pertama iaitu dari sudut politik. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Dengan cikgu tak tak? Baik Anik. Okay. Ampun. Baik. Okay. So Lee Kuan Yew tak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Okay. Kita kena faham. Apabila Singapura, Sabah, Sarawak join Tanah Melayu jadi Malaysia, dah tentulah sebenarnya banyak fungsi-fungsi yang utama yang Kerajaan Persekutuan buat mestilah diberikan tugas itu kepada Kerajaan Persekutuan. Bukannya Kerajaan Singapura sahaja. Tetapi Kerajaan Singapura sebenarnya menjadi Kerajaan Negeri Singapura. So bila jadi Kerajaan Negeri, kita kena fahamkan Kerajaan Negeri kuasa dia terhad. Kita belajar dalam bab 4 itu kan. Kerajaan negeri kuasa dia terhad. Banyak dia punya kuasa-kuasa itu akan diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan. Tetapi Singapura tak puas hati sebab dia rasa fungsi dia itu terhad. Kemudian berlaku pula konflik antara pemimpin PAP dengan Perikatan. Okey, PAP bermaksud People's Action Party, iaitu Parti Tindakan Rakyat. Ya, PAP ialah People's Action Party. People's Action Party iaitu Parti Tindakan Rakyat, dan parti ini diketuai oleh Lee Kuan Yew. Manakala Parti Perikatan iaitu Perikatan Malaysia ni, Parti Perikatan diketuai oleh
Tunku Abdul Rahman. Ya, betul. PAP, People's Action Party. Betul. People's Action Party. Ya. PAP. People's Action Party. So, Lee Kuan Yew dengan perikatan iaitu Tunku Abdul Rahman. So, ada konflik antara mereka berdua. Jadi, kemudian ditambah pula dengan Lee Kuan Yew buat apa tahu? Kempen Malaysian Malaysia oleh Lee Kuan Yew. Okay, Lee Kuan Yew untuk menuntut hak sama rata oleh semua kaum, dan ini telah menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Kempen Malaysia ni, dia macam ni. Kempen Malaysia ni oleh Lee Kuan Yew ni menuntut hak sama rata untuk semua kaum. Maknanya tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kurang. Semua sama. Hak sama rata. Untuk semua kaum. Baik, bila cerita tentang hak sama rata, baik, adakah ianya maknanya Lee Kuan Yew ni nak adil? Adakah itu yang dikatakan adil? Tak, yes, tidak. Sebab apa? Sebab kita kena tahu bahawa baik di seluruh tanah Melayu ataupun Malaysia ini, iaitu kaum Bumiputera, penduduk asal ialah orang Melayu dan juga orang-orang Bumiputera di Sabah Sarawak tu. Itu orang asal. So bila orang asal, dia kena berikan hak sebagai orang asal. Manakala orang yang bukan orang asal, hak dia jadi terhad lah. Jadi tak bolehlah orang yang bukan asal tak puas hati dengan orang asal. Tak bolehlah macam tu. Sebab itulah dia dikatakan adil. Kamu pun macam, cikgu macam mana nak adil kalau benda tu tak sama? Contoh macam korang adik-beradik. Ada 5 orang adik-beradik. Kamu yang sulung. Ada adik kamu daripada form 1, kemudian ada sekolah rendah dan juga yang tak sekolah lagi. Cikgu nak tanya kamu, kalau katakan ayah kamu nak belikan telefon bimbit, iPhone 13, iPhone 12 lah, iPhone 12 pada kamu, untuk bagi hak sama rata, adakah patut bapa kamu belikan kamu iPhone 12? Adil ke tak adil tu? Cuba fikir. Tak adil. Boleh, memang boleh. Tetapi adakah itu dikatakan sebagai adil? Adil ni bukan sama rata tau. Adil bukan sama rata. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memang abang yang sulung ataupun kakak yang sulung memang layak. iPhone 12 itu tempat dia. Yang form 1 layak lagi. Bagi 12. Kemudian yang sekolah rendah tu layak ke bagi iPhone 12? Tak. Kan? Membazir je. Tu yang kecil sekali tu. Tak sekolah lagi. Bagi iPhone 12. Nampak tak? Jadi di sini, lagi buat rosak je nanti. Nampak tak? Jadi di sini, itu bukan adil. Itu bukan adil. Itu bangang namanya. Itu bangang namanya. Jadi, adil tu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maknanya iPhone 12 pada abang atau kakak. Kemudian yang nombor 2 tu mungkin Galaxy. Ni pun Galaxy. Kemudian yang ini mungkin Oppo. Yang last sekali tu tab kecil sudahlah. Kan? Yang kecil sekali tu. Dia macam tu. Barulah adil. Betul? Macam tu juga kes ini. Yang orang tempatan, orang asal kenalah beri kelebihan sebab dia asal. Yang bukan asal memang tak dapat kelebihan macam orang asal. Sebab apa? Sebab dah memang bukan asal. Kan kalau adik yang kelas tanya kan, tak aci lah, mana aci? Abang yang sulung dapat iPhone 12. Kan? iPhone 12. Yang dia ni kan, mana boleh? Engkau tu tak sekolah lagi. Abang kau dah nak SPM dah. Mana boleh minta sama? Engkau tu tak sekolah lagi. Yang ini dah nak SPM dah. Mana boleh dapat sama-sama 12? Kena cakap macam tu kan? Macam tu lah sebenarnya. Bab kan? Jadi,
Itulah yang dituntut oleh Lee Kuan Yew. Jadi tak boleh. Kau yang tak faham adil tu apa? Ya. Yeah. Okey. Jadi ini menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk lah. Itu dari sudut politiknya. Okey. Maknanya dari sudut politik, iaitu kata kunci dia adalah konflik pemimpin. Konflik pemimpin yang mana menuntut hak sama rata. Dari yang kedua, okey, sebab yang kedua iaitu apa tahu? Singapura nak berpisah kerana apa? Kerana ekonomi. Di mana kalau kita lihat, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama. Okey, common market disegerakan. Common market ni, pembukaan pasaran bersama, maksudnya apa tahu? Iaitu maksudnya adalah di mana Singapura nak buka pasaran bersama-sama dengan Tanah Melayu dan juga buka sama Sarawak dan juga Sabah tanpa sebarang sekatan. Tanpa sebarang sekatan. Dan itu yang dia mahukan. Dan juga Singapura pasaran antarabangsa. Pasaran antarabangsa dan sudut perdagangan lah. Okey. Jadi Singapura tak puas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Of course, bila katakan Singapura menjadi tapak untuk apa tahu, perdagangan semua kan. Jadi sudah tentu keuntungan dia bertambah. Bila keuntungan bertambah, dah tentulah dia kena bayar cukai yang lebih kepada kerajaan persekutuan. Dah itu memang kan. Dah itu memang kena bayar cukai. Kau duduk kerajaan negeri kan, kenalah bayar cukai pada kerajaan persekutuan. Memang itu kau punya kerja. Kan? Kalau ada tambahan, kena bayarlah juga, nak buat macam mana? Kan? Jadi itu yang dia tak puas hati. Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah. Maknanya interest, mengenakan interest terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Sebenarnya kerajaan riba. Sebenarnya kerajaan persekutuan, kerajaan kita ni adalah pinjam 150 juta daripada Singapura. Untuk apa 150 juta tu? Untuk bangunkan Sabah dan Sarawak. Untuk bangunkan Sabah dan Sarawak. Tapi Singapura tak puas hati, Singapura kenakan interest, kenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman itu. Nampak tak? Kurang ajar kan? Macam apa tahu? Macam ayah kamu, mak kamu pinjam duit dengan kamu. Mak kamu pinjam duit dengan kamu, katakan RM100. Mak nak pakai dulu, pinjam dulu okey. Mak. Lepas tu kamu pula cakap dengan mak kamu apa? Boleh mak, pinjam RM100, nanti bayar balik 150 Mak kamu cakap, kenapa? RM50 tu interest. Meh sini, ni 50 kau interest. Ni 50 kau interest. Nampak tak? Kan? Itulah dia. Ni 50 kau interest. Kan? Aku dah jaga kau daripada kecil sampai besar. Aku pinjam duit dengan kau, kau nak kenakan interest kat aku. Kan? Jadi sebelah ayah, sebelah mak. Macam tu juga macam Singapura. Kerajaan persekutuan rasa apa tahu? Aku dah tolong kau, merdekakan kau, kau join kita orang, dah merdeka, kan? Aku pinjam duit dengan kau, kau kenakan interest kat aku pula. Apa hal kau ni? Kan? Kan? Nampak tak kat situ? Jadi banyak cekadak betul. Itulah dia. Nampak tak? Tak mengenang jasa. Ya, betul. Lain macam kau ayat kau Fik. Kan? Kan? Tak berkenang jasa. Tak berkenang jasa. Bukan tak mengenang jasa je. Okey. Baik. Itulah tu. Salah Salah. Tidak mengenang jasa. Tak mengenang jasa. Bukan berkenang Lain macam kau ayat ni. Kan. Okey. Dah. Jangan betulkan ayat sangat. Kan kau mengayat je kah? Okey, baik. Nombor 3. So, yang ketiga. Okey, kita lihat. Masalah perkauman. Okey, ini memang satu masalah. Okey. So kita lihat kenapa dipisahkan Singapura daripada Malaysia? Kerana pertama politik tadi, ada konflik
okey, antara parti-parti politik. Yang kedua iaitu dari sudut ekonomi, di mana okey, Singapura tak puas hati dengan tambahan cukai, kemudian juga nak kenakan interest kepada loan yang diberi kepada kerajaan persekutuan. Tapi yang ketiga ni masalah perkauman, iaitu telah berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 dan ini menimbulkan ketegangan antara kaum. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Dan perkara ini menjadi isu antara kaum. Sebab apa? Sebab yang menuntut persamaan hak tu adalah bukan orang asal. Antara kaum apa? Mostly kat situ pada waktu itu kaum Cina dengan kaum Melayu lah. So, pemimpin di Kuan Yew ini menuntut untuk persamaan hak. Maknanya dia nak juga orang Cina untuk menuntut hak yang sama seperti orang Melayu. So, orang Melayu tak puas hatilah. Tak puas hatilah. Dia sebab tu jaga-jaga kita kena faham sebenarnya konsep-konsep persamaan hak ni. Sebagai contoh, macam banyak kali cikgu cakap, kalau kamu pergi ke negara China, kamu duduk sana, kamu bekerja kat sana, kamu kahwin kat sana, kamu kahwin kat sana apa semua kan, kamu jadi rakyat sana. Adakah kamu dapat hak yang sama seperti orang Cina asal sana? Kamu dapat tak daripada kerajaan sana? Tak. Memang tak. Sebab dia akan tetap anggap kamu orang luar. Kamu bukan orang asal. So hak keistimewaan itu diberi kepada orang asal saja, iaitu orang Cina tu. Begitu juga kalau kamu pergi ke India. Kamu pergi ke India, kamu duduklah kat sana berapa puluh tahun sekalipun, anak dapat, tapi kamu tak dapat. Anak dapat, tapi kamu tak dapat. Kamu pergi ke India, kemudian kamu kerja sana, kamu berpuluh tahun kerja kat sana. Kemudian, dah kahwin sana, anak semua kat sana kan. Tapi kamu tetap tak dapat kelebihan seperti orang India asal. Sebab apa? Sebab kamu bukan orang asal sana. Jadi kamu tak bolehlah argue cakap, apa ni tak adil apa semua. Hello, kau bukan orang asal sini. Orang asal sini je yang dapat keistimewaan sini. Dan kalau orang cakap, kenapa tak dapat yang macam tu ya? Ini tak adil. Kerana apa? Harus diingat bahawa kerajaan-kerajaan ini dia akan berikan sumber dia kepada orang yang utama dahulu. Orang yang utama siapa? Masyarakat negara itu sendiri ataupun rakyat negara itu sendiri. Contoh, ini paling mudah. Kamu tahu tak? Ramai parents mesej cikgu nak buku ni. Ramai. Tapi bilangan dia terhad. Jadi cikgu tak boleh ke saya beli dengan cikgu apa semua? Cikgu cakap apa? Bukan tak boleh. Tapi saya dahulukan kepada pelajar-pelajar yang telah mendaftar dalam kelas saya dan juga join kelas saya. Itu dulu. Kalau ada lebih, baru saya beri kepada puan. Saya jual pada puan ya. Tolonglah cikgu. Kan anak saya tak dapat join tapi nak beli juga. Minta maaf. Kan? Kena bagi pada para pelajar saya dulu. Kerana ibaratkan pelajar-pelajar ni bumi putera bagi cikgu. So kamu kena dahulukan. Ada keistimewaan. Yes. Yang lain-lain itu sebab dia orang tak join, cikgu tak boleh nak bagi. Itu baru nama adil. Kan? Itu baru nama adil. Jadi itulah cara dia. Jadi dia orang nasib baiklah dia orang fahamlah kan. Tak apa. Tak apa. Ada tapi tak banyak. Ada dalam 10 ke 15 macam itulah. 10 ke 15 macam tu je, tak banyak. So mungkin cikgu akan order yang barulah. Order yang baru untuk dihantar kepada kamu semua. Subjek lain cikgu tengah usahakan untuk cari subjek lain ya, sebab cikgu nak cari subjek ekonomi ni sebab untuk pengetahuan kamu sebenarnya cikgu mengajar 2 subjek untuk form 4 form 5 iaitu sejarah dan ekonomi. Sebab cikgu suka. Cikgu akan mengajar subjek yang cikgu suka. Baik. So itu adalah tentang masalah perkauman. So kita telah bincangkan tentang
pemisahan Singapura. So pada hari ini alhamdulillah, okey, kita telah mempelajari tentang cabaran-cabaran yang dilalui, okey, iaitu cabaran pembangunan sosioekonomi, cabaran politik di Sarawak dan juga cabaran perpaduan kaum, dan satu lagi iaitu pemisahan Singapura dan faktor-faktornya. Okey, cikgu buka kepada sebarang soalan untuk bertanya dan boleh tuliskan soalan-soalan kamu di grup chat ini kalau nak tanya apa-apa. Dan untuk siapa pula Pak Che Yong ni, Pak Che Yong ada subjek lain ke, mintalah kepada guru-guru lain lah. Contoh kalau maths, cikgu syorkan pergi jumpa cikgu Azizul. Kalau cikgu at maths, pergi jumpa kepada cikgu Zainal. Kemudian kalau cikgu BM boleh jumpa cikgu Ayu. Itu rakan-rakan cikgu. Itu rakan-rakan guru cikgu. Kami satu tim lah. Kalau fizik, cikgu Ajwat. Kalau fizik, cikgu Ajwat. Kemudian siapa lagi? Itulah antara guru-guru geng-geng cikgu lah. At Maths, cikgu Zainal. At Maths, cikgu Zainal. Okey, baik. So, cikgu kita ni dah habis cuti penggal kan? Iyalah. Hari ni adalah hari terakhir cuti penggal kamu. Dan besok adalah bermula balik cuti PDPR kamu. Cuti ke tak cuti ke sama je. Lebih kurang aja kan. Kan. Stay at home, kemudian PKP pula, okey, disambung lagi sehingga ke hujung bulan kan. Sedar tak sedar raya pun dah habis. 2 hari lepas raya dah habis. Ya, cikgu ada kelas ekonomi Form 4 dan Form 5. Dan cikgu ada pelajar kat sini yang ambil ekonomi dengan cikgu iaitu Shimir. Mungkin Shimir boleh beri review kot bagaimana kelas ekonomi dengan cikgu. Bagaimana? Mungkin boleh beri review sikit. Memang mantap. Shimir, jujurlah. Kan? Tak apa. Kalau tak best, cakap tak best. Kan? Jujur je. Janganlah nak ni ke, jangan. Okey. Oh ya. Yeah. Oh, Afiq pun ada okey. Okey. Poyolah korang ni kan. Diva ada ke? Itulah. Kan? Itulah. Okey. Baik. So, kita telah mempelajari bab yang ke-6 dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita lihat nota-nota ini dan juga segala yang cikgu bincangkan ini adalah untuk pemahaman kamu. So sebab itu cikgu go very slow dan alhamdulillah korang telah diganjakkan SPM kamu sehingga ke bulan 3 tu. So cikgu boleh untuk tidak terlalu rushing untuk habiskan topik. Kita go slow. Okay, dan juga kita beri pemahaman. Korang kalau tak faham tanya. Jangan diam aja. Ya silakan. Ainul. Macam mana dapat nota ni? Okey. Nota ini ada dalam grup sejarah cikgu. Grup sejarah. Sebenarnya, dalam kelas kita ni sebenarnya ada 3 grup. Dalam kelas kita ni ada 3 grup. Satu grup sejarah KSSM. Satu lagi adalah grup cuti sekolah PDPR tu. Dan satu lagi adalah grup daripada Fly High. So ada 3 grup yang telah join dalam satu kelas ini. Mungkin tak lama lagi ada bertambah kot sebab ada beberapa center yang nak collaborate dengan cikgu. So akan bertambah pelajar kat sini. Ya silakan Shimir. 2 je. Aduh ya kau ni kucing pula kau tanya. Ya Ainul Husna, kamu daripada grup mana Ya betul Maira, cikgu ambil nasihat tu. Terima kasih banyak. Cikgu tak nak ramai-ramai sangat, nanti kena denda, melanggar SOP. Kan kalau melanggar SOP nanti cikgu kena bayar denda. So tak ramai-ramai lah. Okey. Melanggar SOP nanti payah. Setiap seorang kena bayar RM1,000. Okey. Danish. Yes. Okey. Itu perancangan cikgu. Untuk bulan 7 kita akan mulakan perbincangan daripada buku ni, iaitu soalan-soalan buku ini, dan juga
Cikgu pun selepas bab 6 ni kita ada penggunaan nota baru, bab yang ke-7, nota baru iaitu yang cikgu telah tunjukkan baru-baru ini. So itu juga cikgu akan sharekan dalam grup. Okay, so gunakan nota ini sebaik mungkin. Dan cikgu tahu ramai pelajar-pelajar yang kamu kena buat nota. Okay, kena buat nota untuk sekolah kamu semua kan. So boleh gunakan bahan-bahan yang cikgu berikan untuk kamu buat nota. Boleh guna ya. Kalau PKP continue kita still kena pergi sekolah kan. Yes, kamu kena pergi sekolah selepas bulan 7 nanti. Ingat tak Menteri Pendidikan itu cakap, korang sekarang ni PDPR esok kan. PDPR sampailah ke cuti penggal seterusnya. Kemudian cuti penggal seterusnya ada 2 minggu ke seminggu cuti sekolah sempena Raya Haji. And then kemudian pada akhir bulan 7, okay, dan juga ataupun awal bulan 8, ya, mungkin awal bulan 8 kamu baru masuk ke sekolah. Awal bulan 8 tau. Okay. Ya, selepas bulan 7. So, okay. Sementara itu, gunakan, dapatkan segala pemahaman dan teknik daripada kelas ini untuk sejarah. Sama-samalah kita bertabah. Yes. Okay. Jadi, itu kita sama-sama. Jangan sekali-kali kamu merasakan kamu bersendirian dalam menghadapi SPM. Korang semua kalau rasa sejarah tu susah, jangan rasa sendirian. Cikgu ada. Okey, cikgu hanya satu SMS ataupun satu WhatsApp saja dan cikgu akan jawab. Ini tak nak tanya, diam aja. Salah sendiri. Satu je. Okey, cikgu akan reply. Cikgu ada soalan bocor. Ada, don't worry. Ya, soalan bocor setakat ini cikgu tak pernah lagi lah nak bagi. Tapi kalau kertas-kertas yang dibocorkan tu boleh lah. Soalan bocor tak ada. Kertas yang dibocorkan tu boleh. Boleh di-share. Okay. 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 Ini pun cikgu dah bagi bocor sikit. Ingat tak? Okay, kan cikgu dah bagi tahu kan soalan 1, soalan objektif, soalan 1 hingga 20 tu form 4. Soalan 21 hingga 40 tu form 5. Itu pun dah bocor sikit dah sebenarnya. Itu pun dah bocor sikit. Kan? Betul. Jadi tak apa. Nanti kita akan bincangkan dan kita buat sama-sama. Nanti korang akan tengok, lah. Tak percaya korang tengok buku tu nanti. Lah. Iyalah. Kan. Betul. So don't worry. Kan. Okay. Baik. Right. So ada soalan untuk ditanya.